Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda sedang menonton Agenda Awani. Semalam kita mengikuti Convention Nasional Kerajaan Perpaduan di mana 19 buah parti di bawah Kerajaan Perpaduan bergabung dan juga duduk di sawah bumbung yang sama di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia KL, dan ramai cakap-cakap mengatakan bahawa agak sukar untuk mempercayai laungan reformasi bergema di Dewan Merdeka mahupun melihat pemimpin-pemimpin DAP duduk bersama dengan pemimpin UMNO. Begitu juga dengan melihat bagaimanakah kita melihat rentak ini dapat diteruskan sehingga ke hujung penggal pemerintahan kali ini. Dan tidak kurang juga ada yang sinis dan sebagainya. Namun, akhirnya kami juga menyatakan bahawa kerajaan pada hari ini mendepani masalah dan juga cabaran yang begitu pelbagai. Dan juga kita perlu bergerak sebagai satu pasukan yang utuh untuk menghadapi dan juga menyelesaikan isu rakyat. Bagaimanakah itu dapat diselaraskan, dapat digembleng dengan sebaik mungkin pasca Convention Nasional Kerajaan Perpaduan? Saya ingin bersama dengan orang-orang hebat pada malam ini, anak-anak muda yang hebat. Di sebelah saya Hafiz Arifin, Setiausaha Pemuda UMNO Malaysia, dan di sebelah sana Setiausaha Angkatan Muda Keadilan Omar Mokhtar. Selalunya kalau kita ada macam ni setahun lepas, ini adalah dalam dialog tiga penjuru. Kita nak perbezaan parti dan sebagainya. Tapi hari ini sama. Dan lawangan dan juga frasa mengenai lawan dulu, lawan kini kawan itu diungkapkan beberapa kali. Ada yang mungkin di luar agak sinikal, malah dalam parti juga merasakan bahawa betulkah apa yang kita buat dan sebagainya. Tapi selepas malam, apa perkara yang paling signifikan sebagai individu dan juga kepada mereka yang pulang ke kawasan masing-masing, bahagian masing-masing, apa yang digarapkan sebenarnya? Hafiz, kalau dapat mulakan dahulu. Pertamanya terima kasih Zul, sesi pada hari ini memang satu yang baru juga untuk kami berdua, kan. Biasanya berada dalam situasi yang berbeza, kita berlainan padang dan juga ideologi parti juga memang kita berbeza, tetapi yang pertama semangatnya adalah kerana kita menjunjung titah Tuanku jadi Pertuan Agong. Jadi itu menjadi asas kepada pembentukan kerjasama ini. Dan daripada semalam ni, bila ia juga pertama kali yang boleh saya katakan kita dalam mengurus perbezaan itu perlu diusahakan satu titik persamaan, kerana kita telah pun telah dikeluarkan, pembentukan telah pun dibuat. Jadi negara berada dalam keadaan yang cukup mencabar pasca pandemik, dan kestabilan politik itu cukup dituntut di peringkat masyarakat, di peringkat rakyat, dan tidak ada pilihan. Maka segala perbezaan yang ada itu perlu segera diurus supaya mencari satu persamaan yang boleh kita bawa negara pergi ke depan. Jadi itulah perkara yang semua orang menjadi asas bila datang ke WTC semalam, dan masing-masing dalam proses yang boleh saya kata baru nak Induction berjumpa lah. orang kata saya kenal. So I kenal is like a ice breaking kan. Dulu tengok kat dalam berita saja, tengok dalam live. Kali ni jumpa orang tu depan-depan, bercakap. Jadi I think it was the first start lah semalam dalam kita mengurus pelbagai rasa itu. Tapi sebagai parti politik, vision ataupun horizon untuk jalan ke depan itu menjadi keutamaan lah dalam apa yang kita lakukan semalam. Omar, perasaan tu bagaimana? Jujur saya teruja, tapi tidak terlalu janggal sebab kawan-kawan yang kita jumpa daripada UMNO ini adalah kawan-kawan yang kita sama-sama gerak dalam gerakan mahasiswa sebelumnya semua. Itu adalah orang kata ini batch kami juga yang naik. Dan yang bagusnya adalah sebelum ni dia dilihat lebih kepada optik. Orang kampung, pimpinan di peringkat bahagian, di peringkat cabang, dia melihat di dalam TV. Oh, inikah pimpinan-pimpinan bekerjasama, bersembang, nampak gelak-gelak betul ke? Kan? Nampak berbincang-berbincang betul ke? Jadi mereka hadir sendiri, mereka di kalangan pimpinan-pimpinan utama di parti peringkat akar umbi, melihat dan mendengar sendiri cara dan juga perbincangan yang berlangsung dan juga forum-forum yang diungkapkan. Dan yang lebih baiknya adalah pergaulan di kawasan itu, berbeza parti, mereka boleh duduk semeja, boleh makan. Betul, dia lebih kepada peringkat awal induksi. Tetapi apa mesej jelas yang kita nak beritahu adalah ini adalah platform utama yang kita nak ketengahkan. Enough dengan domestic politik. Kan? Kita nak ke depan, nak bawa negara.
kita dah rangkumkan semua kepelbagaian kita, perbezaan kita untuk kita tahu misi yang jelas untuk terus bergerak ke hadapan, dan itu adalah yang paling utama berbanding kita orang kata apa nak bergelora dengan politik-politik yang tidak berkesudahan sedangkan kita rugi dan banyak, dan paling menyedihkan ialah perkara yang sepatutnya kita dah capai 3-4 tahun lepas. Tetapi kita tergendala dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku. Dan inilah titik permulaan bagi Hafiz. Ataupun bagaimana. Dan juga sebenarnya, ya ada yang kata, ni dah 5 bulan pembentukan kerajaan perpaduan. Tapi di peringkat parti, kerana kita perlu memahami dua struktur yang berbeza. Rakyat kebanyakan dan juga dalaman parti juga perlu dikuatkan, diyakinkan. Adakah itu yang berlaku semalam dan bermula hari ini juga dimesrakan di semua peringkat? Nak kata, ya, semalam memang adalah satu permulaan dalam konteks politik. Dia nampak kita ambil langkah yang pertama, dipertemukan semua di peringkat pusat, dan usaha untuk nak kata kita bermesra ataupun kita berkawan dalam kerangka politik, struktur politik yang lebih serius itu juga semalamlah menjadi medannya. Maknanya mendengar semua pimpinan bercakap tentang apa idea dan harapan masing-masing, bagaimana setiap pimpinan parti itu memberikan komitmen, faham dalam keadaan 17 atau 19 parti yang ada ini pelbagai rencamnya, pelbagai idea dan pegangannya, dan semalam akhirnya dimuktamadkan, ada tekad yang dibawakan. Matlamatnya adalah untuk membawa negara kita ke depan lah. Jadi itu menjadi satu semangat ataupun satu pegangan lah untuk semua. Dalam keadaan kita rasa janggalnya ataupun ini orangnya kan pelbagai, tapi saya fikir ialah satu permulaan yang it lay such a good foundation for the first start semalam. Pembentukan kerajaan perpaduan dan juga apa yang berlaku semalam tidak akan mungkin berlaku kalau tidak adanya pilihan raya umum yang ke-15. Ini adalah hasil daripada suara rakyat. Tidak ada yang benar-benar dapat menguasai semua, menang tidak menang semua, kalah tidak kalah semua. Betul. Ini frasa yang akan kami ungkapkan sentiasa sejak pilihan raya umum yang lepas hinggalah ke hari ini. Dan ini membuktikan bahawa setiap ahli politik perlu buat kerja untuk rakyat. Rakyat demand lebih pada hari ini dengan melihat kepada masalah ekonomi ataupun cabaran lebih daripada masalah cabaran ekonomi, melihat kepada struktur penggajian dan sebagainya. Banyak kerja nak diselesaikan ini. Justru bagaimana kita hantar signal juga kepada rakyat bahawa cukuplah politik tu bila pilihan raya negeri kalau datang kita cerita pasal pilihan negeri, tapi hal buat kerja ni kena dilakukan daripada awal sampai ke hujung mandat itu. Bagaimana mesej itu dapat dijelaskan dan juga kemesraan dan juga keserasian itu dapat diwujudkan dalam bentuk kerja. Itu yang paling utamanya. Baik. Pertama, kita kena jelas bahawa dalam fasa kita menganjak 2023, dinamika politik itu dah berubah. Kita tidak boleh terperangkap dengan bubble politik yang lama. Kita dah menjengah ke satu tahap, kalau parti itu buat silap, rakyat yang akan hukum dia. Saya boleh ambil contoh parti yang telah lama berakar umbi tetapi berdepan dengan kesukaran sewaktu untuk meyakinkan rakyat. Itu pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil untuk kita kedepankan. Dan kalau boleh lihat sewaktu convention yang semalam berlangsung, tak kala kita nak memberi gambaran tentang kemesraan, tentang kestabilan, tetapi asas utama perbincangan di sepanjang forum itu, di sebelah pagi ada forum wanita dan juga forum pemuda. Di sebelah petang ada convention nasional yang juga rakyat 3 sesi tu. Betul, 3 sesi. Semua itu membincangkan tentang bertitik tolak daripada tema dia, Madani mengangkat agenda rakyat. Semua topik perbincangan itu berakar umbi kan, berkisar tentang apa yang kita nak bawa kepada negara, apa yang telah kita hilang dan apa yang perlu kita kejar balik dan apa yang kita nak kena capai. Dalam keadaan kita sudah memikirkan hal-hal itu, masih ada pihak lain yang sedang terperangkap dalam bubble 2-3 tahun lepas. Maknanya kata tengah-tengah jalan nanti boleh tukar lagi. Dia masih mengimpikan hal-hal itu, sedangkan kalau kita melihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia sudah meletakkan satu agenda nasional. Nak ke mana selepas ni? Dalam setiap ucapan dia bercerita tentang berapa banyak pelabur yang kita boleh dapat, berapa banyak penjimatan yang kita boleh buat, berapa lagi tambahan agenda-agenda projek-projek kepada rakyat yang kita boleh ketengahkan. Dan ini yang perlu disambut baik oleh masyarakat dan juga pimpinan akar umbi especially, terutamanya, supaya ianya tidak terhenti di peringkat pusat atau di peringkat nasional. Ianya perlu sampai di setiap ceruk, pelosok, kampung dan desa supaya
apa dasar dan juga kerangka yang dikemukakan oleh kerajaan itu dapat dirasai. Politik ni bukan dia sekadar nampak ada, tetapi dia perlu dirasai dan dinikmati supaya dia merasakan mereka adalah sebahagian daripada itu. Dan itu yang cuba kita usahakan dari semasa ke semasa. Dan kalau boleh saya tambah, tidak mudah. Walaupun kita boleh nampak duduk sebelah, bergelak ketawa, tapi tidak mudah. Kerana ianya bermula bertitik tolak dari segi kepercayaan. Trust, macam mana kita nak bergerak. Tolak tepi, prasyak wasangka, tolak tepi, itu bukan perkara-perkara yang mudah. Dan itu adalah proses untuk dibina. Kita tidaklah, orang kata, bersikap diktator, kan? Datang, okay, dah, cukup. Ikut cakap ni, ikut jalan. ni, dah, buat kerja dekat bawah. Tak boleh. Dia tidak begitu. Jadi kita bawa semua pimpinan, dengar, lihat sendiri, dan proses itu biar dia berjalan. Orang kata biar secara organik berjalan turun ke bawah, dan insya-Allah dengan cara ini kita percaya lebih lama perkara itu dapat kita kekalkan. Hafiz, ni realiti politik baru yang mana kita perlu, kalau dilihat faktanya, setiap parti politik di Malaysia semua pernah bekerjasama antara satu sama lain. Itu point. Itu poin yang Itu pertama. yang bagusnya. Jadi walaupun ada yang senior kata macam dulu kata lain ataupun sekarang, tapi yang benarnya semua pernah bekerjasama antara satu sama lain. Betul. Tapi yang ingin saya sampaikan ialah bagaimana kita ada pemikiran bahawa dalam politik kita kena faham dinamika. Masyarakat dah letih dah dengan cerita siapa jadi PM, siapa jadi ketua, siapa yang jadi naik ke atas, dan juga bagaimana bentuk politik ini diterima dengan baik oleh tradisi parti tertentu. Contohnya UMNO, contohnya mesti ada tradisi tertentu. Tapi bagaimana itu diberikan nafas baru bahawa hello, ini adalah realiti semasa, mari kita kerja sama-sama dan ini boleh kita lakukan dan juga manfaatnya boleh diambil. Adakah itu mudah juga bagi Hafiz, bagaimana? Dia tidak semudah yang mungkin pimpinan peringkat atasan boleh melihat dalam kerangka besar. Tetapi untuk bila awak turun bawah, bila turun bawah rencamnya beza. Orang masih ada rasa-rasa yang perlu kita uruskan dan perlu kita fahamkan. Tapi yang nak ditekankan dalam konteks sekarang ni adalah negara kita sedang menghadapi proses kematangan demokrasi. Maknanya kita tidak terkekang dalam satu template yang sama, yang berpanjangan, dan ini antara satu titik sejarah yang kita semua menyaksikan bahawa kebiasaan itu sudah tidak biasa lagi. Dia adalah sesuatu yang baru. This is very unusual. Cuma dalam perkara tersebut, dalam kematangan itulah yang perlu kesemua pihak ini ambil peranan untuk menerangkan. Maknanya dari segi kesepakatan politik ini akhirnya membawa kepada apa. Dan dari segi kebersamaan dalam membentuk perpaduan nasional, yang mana kemajmukan negara ini yang menyumbang kepada kekuatan kita. Sedia ada bukan saja di peringkat masyarakat, tetapi kemajmukan politik ini bagaimana perlu kita urus. Jadi dalam inilah cabaran yang saya tengok dalam satu pembentukan yang baru inilah yang kita sedang melaluinya. Memang satu perkara yang perlu dibuat, bukan sekali buat selesai semua. Dia kena step by step. Maknanya kalau pimpinan tu nampak okey, dan baru turun, dan kena ada follow through dan kita laksanakan. Dan sentiasa kena kerja keras. Saya suka bila dalam sesi dialog rakyat semalam, walaupun sesi itu sangat cepat dan juga sangat pendek, tapi saya kira ada beberapa perkara poin yang penting. Satu, daripada segi barisan orator ataupun mereka yang berpidato untuk menyampaikan ucapan, daripada Wabi Wong Chen hinggalah kepada Datuk Seri Johari Abdul. Begitu juga dengan sesi-sesi seperti daripada pimpinan-pimpinan daripada Sabah dan juga Sarawak, sehinggalah kepada Wabi Gobind Singh. Yang itu kadang-kadang tidak boleh difikirkan satu ketika dahulu. Tapi poin yang pentingnya ialah masing-masing ada hujah dan juga solusi yang terbaik untuk negara. Kenapa dalam aspek pada hari ini kita penting untuk melihat kerencaman kepelbagai yang ada itu adalah akan menjadi persaingan yang baik untuk rakyat menerima impak yang baik. Bagaimana itu menjadi satu perjuangan baru bagi setiap parti-parti politik di Malaysia. Hafiz dan juga selepas yang maaf. Perkara itu saya tengok sebab pertama saya suka poin yang semua orang pernah bekerjasama dengan semua orang. Maknanya kumpulan A dah pernah dengan B, yang B pernah dengan A, dengan C sebagainya. Jadi dekat sini semua berada di neutral ground dalam konteksnya. Jadi setiap parti ni perlu bekerjasama dan menunjukkan siapa mempunyai kelebihan
dalam menawarkan sesuatu yang baru dan mengadaptasi cabaran semasa. Kerana bila sebab semua dah ada pengalaman bekerjasama, dah pernah merangka dasar-dasar yang sedia ada dalam tempoh pentadbiran yang lepas. Cuma sekarang ini bila kita berada dalam dinamik politik yang baru, rakyat menanti di antara semua yang kini berada di dalam posisi yang neutral, maknanya semua orang tak boleh kata you pernah cakap macam ni, saya pernah buat begini, orang sana buat begitu, kerana semua dah pernah bersama. Tapi orang nak tengok sekarang apa plus point. Kerana di luar sana adalah cukup mencabar dan keadaan semakin menekan masyarakat dari segi konteks ekonominya, social well-beingnya, ya, dalam konteks kestabilan politiknya, dan Malaysia memposisikan kedudukan kita dengan negara-negara lain. Ini semua mengambil kira dan bagaimana pembentukan gabungan ini dapat memberi nilai tambah juga pada pihak lawan. Jadi siapa boleh menawarkan solusi terbaik, itulah yang rakyat akan lihat bahawa perubahan ini adalah memberi faedah kepada mereka. Kerana saya percaya orang pun dah penat dalam berpolitik secara berpanjangan ini. Dan kami rakyat dah mengundi. Dan dia dah mengundi dah. Lepas ni pun nak kena mengundi lagi lepas ni. Jadi apa beza mengundi banyak kali kalau kita tidak boleh buktikan ada pembaikan dalam satu perkara baru yang kita sedang usahakan ini. Jadi saya fikir itulah yang perlu dibuktikan. Omar. Ya, kalau kita lihat sebenarnya apa yang sedang kita lihat hari ini, apa yang berlaku dalam Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Malaysia Madani, ini adalah terjemahan daripada apa yang bapa-bapa kita dulu sewaktu mencapai kemerdekaan. Apa yang kita rasa terlalu bangga kan, wow, dah nampak daripada ada Sabah, ada Sarawak, ada Melayu, Cina, India. Sebenarnya itu adalah wajah sebenar Malaysia. Yang sebenarnya kita itu adalah aset kita sejak sekian lama. Tetapi kebelakangan ini, apabila orang kata over excited untuk bring up something, kan, merosakkan wajah sebenar Malaysia yang kita bina puluhan tahun. Kan, kalau hari ini kita nak kata soal kaum mana memerintah dan sebagainya, untuk Kerajaan Perpaduan hari ini lebih daripada separuh daripada 148 itu adalah orang kata dipimpin ahli parlimennya daripada kaum Melayu dan Melayu Islam. Jadi tak kala itu pun masih telah dibentangkan, masih lagi dimainkan, kaum ini cuba nak menguasai dan sebagainya. Saya rasa ini adalah politik toksik yang kalau kita tidak hentikan sekarang, dia akan membara begitu lama. Kita dah puluhan tahun merdeka, tetapi kita terpaksa menginjak ke belakang untuk menyelesaikan isu-isu perpaduan yang sepatutnya kita dah bergerak ke depan jauh lagi dah. Kan, kita terperangkap dalam hal-hal itu, dan kalau kita membiarkan itu terus berlaku, maka kita akan rugi jauh lebih banyak. Untuk rakyat di bawah sana, di luar sana, kita lihat apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turun ke negeri-negeri, yalah mungkin agak ada pandangan agak sinikal apabila Perdana Menteri turun ke 6 buah negeri untuk Malaysia Madani dan sebagainya. Saya berada hampir keseluruhan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita boleh lihat depan mata kita sendiri bagaimana bukan setakat kaum Melayu, Bumiputera Islam yang bukan Melayu, kita dapat rasa mood dulu yang sebelum-sebelum ni, walaupun waktu Barisan Nasional mentadbir ketika itu, kami Pakatan Harapan dan ketika itu Pakatan Rakyat. Tapi kami tahu itu adalah wajah Malaysia. Kan, keyakinan rakyat, kemajmukan rakyat walaupun pelbagai isu, tapi itu adalah wajah sebenar, dan itulah yang sekarang kita sedang terjemahkan sekarang. Dan macam saya kata tadi, tak kala itu pun masih ada yang terperangkap dalam bubble, dia masih merasakan 2-3 tahun lepas anytime boleh berubah. Saya tertarik dengan apa yang diungkapkan oleh Datuk Seri Johari Abdul semalam. Beliau mengatakan bahawa Johari Ghani, maaf saya. Johari Ghani. Antara lain beliau mengatakan bahawa 4 perkara perlu ditekankan oleh kerajaan. Dan ini juga dikongsikan dalam perbincangan kami semalam. 4 perkara itu ialah makanan, kualiti pendidikan, peluang pekerjaan dan kediaman. Ini masalah yang paling meruncing sekali. Kalau makanan dahulu kita boleh kata, ya kita boleh ada makanan, tetapi hari ini kita bercerita harga makanan kita berapa banyak. Food security adalah satu perkara yang paling kritikal sekali. Pertanian dulu kita pandang rasa macam tak nak bertani, tapi sekarang dah kena buat pertanian untuk semua orang. Itu juga dengan hal-hal pendidikan dan juga pekerjaan.
keyakinan yang diungkapkan tadi bukan terhadap kepada figura dan juga kepimpinan sahaja, tapi cara kerajaan untuk menyelesaikan isu-isu ini. Sejauh manakah itu mampu diterjemahkan kalau anak-anak muda yang berpolitik ini turun ke bawah berhadapan dengan mereka yang melontarkan soalan ini, bagaimana untuk menyelesaikannya dan bagaimana itu mungkin dapat diselesaikan sekiranya ada kesepaduan dalam kepimpinan politik. Omar dulu. Bertitik tolak daripada hal itu kan. Kalau kita nak kata soal kita nak saya sangat setuju dengan 4 perkara yang Datuk Johari Gani sentuh tentang food security, tentang perumahan dan sebagainya. Daripada awal lagi kalau kita lihat dengan keadaan berapa bulan tempoh suku tahun pertama ni pertumbuhan ekonomi. Kita nak capai perkara-perkara itu ya kan, kita itu adalah perbelanjaan negara, perbelanjaan kerajaan untuk spend ke arah perkara itu. Tetapi untuk kita menjengah ke situ, apa yang paling penting? Untuk kita kukuhkan dulu ekonomi kita, stabilkan ekonomi. Dan sekarang kita sedang menginjak dengan satu ke arah, kita nampak kestabilan itu. Dalam tempoh suku tahun pertama, kita dah mencapai 5.6% pertumbuhan. Berbanding Indonesia 5.0 dan China 4 lebih. Dari segi inflasi pula bagaimana? Suku tahun keempat lepas kita dapat 3.9 inflasi. Sekarang kita dah turun. Sederhana dia punya kadar inflasi 3.6. Dan itu adalah proses-proses yang mana dalam tempoh 6 bulan ni nak capai semua tidak. Tetapi kita nampak positif. Perjalanan itu sangat positif untuk kita capai. Dan yang terbaru kalau boleh saya kongsikan juga, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Apa isu sebelum ni? Projek perumahan tergendala. Boleh semak banyak sudah yang peruntukan yang dibuat untuk pertama menyelesaikan perumahan-perumahan yang tak siap. Kan, orang dah bayar lama ni, rumah tak siap lagi. Itu beberapa fasa utama. Kemudian bagaimana kita nak menstabilkan antara peningkatan harga makanan. Kita kemukakan makanan rahmah, menu rahmah. Itu bukanlah semata-mata nak cakap kerajaan dictate everything. Tapi itu adalah salah satu mekanisme untuk kita menstabilkan perubahan dan inilah sepatutnya peranan kerajaan dan untuk kita kemukakan. Banyak lagi lah. Dan baru-baru ni waktu pilihan waktu nak raya, orang duk buat gelak pasal simen. Tapi secara tak langsung sebenarnya berapa ramai kontraktor-kontraktor yang bersyukur sebab dia dapat kurangkan kos untuk pelaksanaan itu dan secara tak langsung rumah-rumah rakyat siap. Secara tak langsung. Itu adalah perkara-perkara yang kita perlu beri fokus, beri perhatian sebab ini benda yang orang tak dapat terus. Kan? Dia ambil masa untuk adapt, untuk merasai benda tu. Dan kalau kita lihat dengan track record ekonomi yang sedang berjalan, kita ada pada laluan yang insya-Allah tepat. Hafiz tapi nak cakap dengan orang ramai tak semudah itu untuk kita kata. Saya masih lagi ingat gambar kuih raya, simen dan sebagainya. Betul. Itu melekat di image. Tapi dalam akhirnya untuk menerangkan perkara fakta dan sebagainya, itu memerlukan keseragaman ataupun satu kesepaduan maklumat dan juga komunikasi. Betul. Walaupun berbeza parti, berbeza ideologi, tapi bila turun untuk rakyat, ini yang dilakukan, ini yang dah dirasai, ini yang akan anda dapat. Bagaimana? Macam tadi bila kita sebut tentang bagaimana untuk melaksanakan apa yang diunjurkan oleh Datuk Johari Gani kan. Melihat kepada pelaksanaan ini, dia berkait rapat dengan soal pembentukan dasar dan pelaksanaan dasar yang dibuat oleh kerajaan. Dan dia berkait rapat juga dengan konteks kestabilan. Kalau politik itu tidak stabil, kerajaan itu kerap kali bertukar. Contoh yang lepas kita tengok hampir dah 4 Perdana Menteri dalam satu tempoh masa yang cukup pendek. Jadi dasarnya bila setiap kali pimpinan itu bertukar, dasarnya pun bertukar. Bila dasar bertukar, ambil masa untuk pelaksanaan dibuat di peringkat akar umbi dan akhirnya rakyat dia bertanya apa kesannya. Jadi 148 ini adalah menjadi satu jaminan kepada kestabilan. Yang pertama yang perlu diusahakan dahulu. Keduanya adalah dalam konteks bila kestabilan itu wujud, maka keyakinan komuniti perniagaan yang berada di luar negara dan juga yang berada dalam negara untuk memajukan ekonomi itu dapat kita laksanakan. Seperti yang dinyatakan oleh sahabat saya Umar tentang numbers berkaitan tentang kadar inflasi, kadar pendapatan negara dan sebagainya, itu akan dilihat bertambah baik. Apatah lagi kita baru sahaja selesai tempoh pandemik dan dalam tempoh 6 bulan ini
untuk menstabilkan, meredakan suhu yang tinggi tentang tuntutan-tuntutan tersebut adalah menjadi satu keutamaan untuk kita laksanakan. Dan saya fikir kalau ia dapat dikekalkan dalam momentum sebegini, limpahan itu dapat kita buktikan kepada masyarakat, dari segi konteks makanannya, dari segi peluang pekerjaannya, dari segi hal-hal berkenaan tentang social well-being dan ekonomi. Jadi saya fikir itu perkara pokok yang perlu dimuktamadkan dan diselesaikan. Kalau tak, kita tak boleh move on. Kita akan terperangkap dalam konteks pergelutan politik yang berpanjangan dan yang akan terkesan adalah rakyat. ramai. Ya. Saya kalau boleh ada masa lagi, saya nak cerita panjang lagi, tapi ini saja masa yang kita ada Okey. bila borak dengan orang muda. Dan saya berharapkan apa yang berlaku di dalam konteks global, apabila pemimpin muda diberikan tempat jadi Perdana Menteri. Kalau Thailand mungkin dapat Perdana Menteri baru umur 42 tahun. Kita harap di Malaysia juga kita akan mengangkat juga pemimpin muda seperti kalian semua. Tapi dalam malam ini saja perbincangan kita. Terima kasih. Terima kasih Hafiz Sensui bersama kami. Terima kasih kepada anda yang menonton. Ada pandangan, ada cadangan, ada komen-komen yang murni, hantarkan kepada kami di platform media sosial kami di Astro Awani dan juga di astroawani.com. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.